Wee Ka Siong sama ada tidak memahami atau enggan untuk membenarkan beliau untuk memahami tawaran pembelian bernilai 1.68 bilion ringgit tersebut yang ditujukan kepada Kementerian Kewangan untuk bangunan Malaysia yang terletak di lokasi Wan Chai, Hong Kong yang dinamakan sebagai Bangunan Malaysia dengan termanya telah begitu jelas dinyatakan melalui surat bertarikh 20 hari bulan Januari 2019. Tawaran pembelian tersebut telah jelas menyatakan tawaran untuk pembelian bangunan Malaysia dengan harga 1.68 bilion ringgit dan terma-terma pembayaran adalah 20% apabila perjanjian jual beli ditandatangani dan baki 80% akan dibayar dalam masa 90 hari dari tarikh perjanjian jual beli. Dan tawaran pembelian ini merupakan satu tawaran yang sempurna di sisi undang-undang. This is a good offer in law. This is a good offer in law and in line with the general conveyancing practice. Dan ia adalah selari dengan amalan guaman yang dilaksanakan oleh peguam-peguam di Malaysia. Ia akan menjadi satu kontrak yang mengikat kedua-dua pihak sekiranya tawaran ini diterima oleh kerajaan Malaysia. There was an offer came in to the government of Malaysia, and if the government of Malaysia has decided to enter in to accept the offer of 1.68 billion, the whole offer will become the acceptance will take effect, and the whole transaction will become a binding contract between the two. But of course, in this case, I was given to understand that the Ministry of Finance has decided to go for the open tender for this project, and he has not accepted the offer as stated in the letter. Kita tidak perlu memiliki kelayakan sebagai seorang peguam untuk memahami terma-terma yang begitu jelas dan nyata. Dan sebelum ini, bekas Perdana Menteri Najib Razak juga telah mendakwa bahawa beliau bimbang dengan laporan media kerajaan Malaysia ingin menjual bangunan Malaysia di Hong Kong. Namun, dibongkarkan bahawa beliau sendiri telah terlupa bahawa beliau yang memberikan kelulusan kepada penjualan ini. Najib Razak telah lupa bahawa beliau yang memberikan kelulusan untuk penjualan dengan harga hanya sebanyak 1.1 bilion ringgit ini. Apabila dibongkarkan perkara ini, Najib telah pun gagal untuk memperjelaskan kelulusan penjualan tersebut walaupun 1 minggu setelah perkara ini dibangkitkan. Jelas, Najib dalam kedudukan beliau memahami kedudukan beliau yang tidak boleh menyangkal fakta yang benar dan dibangkitkan. Wee Ka Siong sepatutnya mendapatkan maklumat yang lebih tepat, yang lebih terperinci daripada Najib Razak untuk menilai sama ada cadangan penjualan oleh kerajaan pentadbiran yang lepas, yang mana Wee Ka Siong adalah salah satu anggota daripadanya, ataupun cadangan penjualan oleh kerajaan sekarang adalah lebih memihak dan lebih memberikan kepentingan dan keuntungan kepada rakyat secara keseluruhan. Namun demikian, kita berasa kesal bahawa Wee Ka Siong telah secara melulu untuk memilih dan muncul sebagai number one defender of Najib apabila beliau dengan fitnah jahat mempersoalkan tawaran untuk bangunan Malaysia yang diterima oleh kerajaan Malaysia adalah dalam mata wang ringgit Malaysia ataupun Hong Kong dollar. He has questioned whether the finance minister had made a mistake. Sama ada finance minister telah membuat satu kesilapan bahawa tawaran yang diterima sememangnya merupakan Hong Kong dollar. I think that is absurd. Dan apabila disangkal dan ditunjukkan bukti, Wee Ka Siong sekarang pula mempersoalkan sama ada tawaran yang ditujukan kepada Kementerian Kewangan ini merupakan satu tawaran yang sah. Jelas, apabila Wee Ka Siong boleh terus untuk memilih untuk bersikap jahil dalam perkara ini, tetapi beliau harus bertanggungjawab ke atas kenyataan tuduhan beliau. Wee Ka Siong can remain ignorant in this matter, but anyhow as a member of parliament, he needs to be responsible for all his statements. Sama ada Wee Ka Siong bersedia untuk meletak jawatan atas fitnah jahat beliau.